بن مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام. Daripada Abdullah bin Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya untuk Allah terdapat malaikat yang berlegar-legar di muka bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam daripada umatku. Riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Hibban. Rabbi ghfir li wa liwalidayya wa liman dakhala baiti mu'mina wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapaku, serta orang yang masuk ke rumahku dalam keadaan beriman, lelaki maupun perempuan. Semua pendengar dijemput untuk menyertai satu kaji selidik yang dijalankan oleh Radio IKIM. Tempoh kaji selidik ini bermula 1 Mac hingga 31 Mac 2021. Caranya mudah sahaja. Layari laman web www.ikim.my/kajiselidik dan jawab semua soalan yang dikemukakan. Jadi tunggu apa lagi? Kunjungi segera laman web www.ikim.my/kajiselidik. Dengarkan IKIM di Perlis, Kedah dan Langkawi 89.0 FM. Inspirasi Inforia Islami. Dengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bersama Faiz Haji Osman di Ekspresi IKIM, Inspirasi Inforia Islami. IKIM Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih atas perhatian anda waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Anda teman-teman kan saya Faiz Haji Osman. Khamis 9 malam untuk kita dengarkan kupasan ilmu dalam siri Maulid at IKIM. Kita bawakan siri kita kali ini menelusuri dan meneladani akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita bersama dengan seperti biasa guru kita Al-Fadil Ustaz Muhadir Haji Joel dan pun berada bersama-sama dengan kita atas talian saat ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat Ustaz Alhamdulillah sihat. Faiz, macam mana sihat Faiz? Sihat Ustaz, Alhamdulillah. InsyaAllah malam ni banyak lagi nak kita kongsikan. Kita dah masuk kira 3 episod untuk tajuk kita malam ini. Kita nak sambung lagi tentang kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita nak dengarkan kasih sayang baginda kepada umat. Untuk bahagian yang terakhir, kita dah dengarkan bagaimana sahabat kasih sayang baginda kepada kita, dan insyaAllah kita nak sambung lagi malam ini. Anda boleh dengar dekat radio macam biasa, boleh tonton juga dekat Facebook kami IKIM FM untuk kupasan ilmu kita malam ini. Jadi saya kira terus saja Ustaz untuk pengajian kita malam ini. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma walhamdulillah mil'u kulli ardin wa sama'. والصلاة والسلام على شمس الأنبياء وإمام الأتقياء حبيبنا وعظيمنا وقدوتنا سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله ياسين حبيب الله طه رسول الله الفاتح والخاتم والناصر والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. خير ما أحييكم به تحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. ومرحبا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم. Syukran jazilan saudara Faiz yang baik hati, sidang pendengar rancangan Maulid yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini seperti yang Faiz sebutkan tadi, kita akan bicarakan lagi tajuk kasih sayang Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umat, dan ini adalah yang terakhir. Sudah 3 siri kita bicarakan tentang kasih sayang
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, Faiz, ya. Dan hadirin, sedikit kita luar sama-sama kita bacakan suratul. Selalu kalau kami bersiaran di konti dengan Faiz, Kran akan selalu bersama dengan kami. Beliau telah kehilangan ibu yang tersayang dalam beberapa hari lepas. Mari tuan-tuan, perempuan, kita bacakan suratul Fatihah khusus untuk ibunda beliau dan untuk sesiapa pun di kalangan ahli keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Syukran jazilan kepada semua sekali. Sudah kita bicarakan bagaimana Nabi sangat kasih dan cinta kepada umat. Kita ceritakan Nabi sayang kepada umat. Nabi ingin bertemu dengan umat akhir zaman. Baginda ingin supaya umat baginda lah yang paling ramai masuk dalam syurga. Yang ketiga, baginda inginkan mudah umat ini untuk melakukan amal ibadah. Baginda inginkan supaya umat baginda sallallahu alaihi wasallam paling ramai nanti akan minum air telaga Kautsar. Baginda Rasulullah SAW, telaga haud baginda. Kemudian baginda inginkan umat selamat daripada api neraka. Bimbang kalau umat diazab. Tidak mahu mendoakan keburukan untuk umat walaupun mereka adalah musuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir kita bicarakan dahulu, Faiz, baginda ingatkan umat tentang sesuatu yang boleh membinasakan diri dan amalan umat itu sendiri, supaya jangan letih mereka beramal tetapi tidak mendapat pahala di sisi Allah, malah mereka nanti berdosa dan diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi ingatkan. Sudah kita bacakan beberapa hadis tentang perkara itu gambaran kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Mari kita lihat sebagai penutup perbicaraan kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat, kita lihat apa sifat Nabi di dalam Al-Quran yang menunjukkan baginda cinta kepada umatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Maksud, apa yang kamu tanggung juga rasa berat Nabi untuk menanggungnya. Yang Nabi sifatnya sangat tamak, iaitu inginkan kebaikan untuk kamu. Dan baginda pula menumpahkan perasaan belas serta kasihnya kepada orang-orang yang beriman. Nabi sangat kasih, terutama sekali kepada orang-orang yang beriman di kalangan para sahabat dan juga umat keseluruhannya. Dalam firman yang lain, Allah menyebutkan tentang sifat Nabi yang berkasih sayang dengan umat ketika Allah berfirman, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sungguh, Allah telah memberi kurniaan kepada orang-orang yang beriman. Apa dia kurniaan itu? Ketika Allah mengutuskan seorang rasul, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah mereka daripada kalangan mereka sendiri, yang Nabi tadi itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Quran dan hikmah, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun walaupun sebelumnya itu mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata, iaitu di dalam period ataupun zaman jahiliyah. Ketika lain Allah menyebutkan tentang perutusan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin.
Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk memberi rahmat kepada sekalian alam. Ini 3 ayat, banyak lagi ayat lain yang Allah bagi tahu kepada umat ini, itulah dia Rasul, Nabi, sebagai hadiah daripada Allah untuk umat, untuk membawa rahmat dan kasih sayang kepada umat itu sendiri. Sehingga perwatakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sifat baginda sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat kepada umat. Kehidupan baginda, kewafatan baginda, semuanya rahmat kepada umat. Sebab itulah Nabi pernah sebutkan benda ini yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata beliau? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hayati khairul lakum. Hidupku baik untuk kamu. Kenapa tu? Tuhaddithuna wa yuhaddithukum. Iaitu kamu boleh berbicara dengannya, dengan Nabi. Kata Ibnu Mas'ud meriwayatkannya, kamu boleh berbicara dengan Nabi ketika Nabi hidup, dan Nabi juga boleh berbicara dengan kamu, mengajar, merungkaikan persoalan, memberi jawapan di atas pertanyaan dan lain-lain. Wa wafati khairul lakum, dan kewafatanku, kata Rasulullah SAW, juga baik untuk kamu. Kenapa tu? Tu'aradu alayya a'malukum, dibentangkan kepadaku amalan-amalan kamu. Sebahagian ulama mengatakan setiap hari Khamis akan dibentangkan amalan kita ini kepada Nabi SAW. Sebahagian mengatakan hari Jumaat. Ini selepas Nabi wafat, dan sekarang ini pun. Fama ra'aitu min khairin hamidtullah alaihi. Ketika aku melihat amalan baik kamu, maka aku akan memuji Allah atasnya, kata Nabi. Wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum. Dan apa yang aku lihat tidak baik daripada amalan kamu, aku akan memohon keampunan daripada Allah untuk kamu. Masya Allah. Ini sekarang ni hadirin. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Tetapi setiap hari Khamis, riwayat setiap hari Jumaat, dibentangkan amalan umat ini kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi lihat bagus, Nabi akan bersyukur ke hadrat Allah. Kalau tidak, Nabi minta maaf pada kita, ya Allah, Faiz, kan? Mana nak cari sebegini ni? Nabi yang mohon maaf kepada Allah untuk kita. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa, kan? Sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bazzar dalam kitab musnadnya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami Al-Haythami di dalam kitabnya Majma'ul Zawaid, dan lain-lain. Mari kita lihat ungkapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan rasa cinta kepada umat. Tuan-tuan, sepanjang 3 minggu lepas kita bicarakan bagaimana Nabi mencintai umat. Dengan hadis-hadis yang betul-betul berkaitan dengan bagaimana Nabi mencintai umat. Sudah kita bicarakan 3 minggu yang lepas. Hari ini tadi kita bicarakan bagaimana Allah mengkhabarkan yang Nabi cinta pada umat. Dan sekarang apa yang Nabi sendiri sebutkan dalam ungkapan-ungkapan baginda yang baginda cinta kepada umat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam cinta pada umat ini seperti seorang ayah cinta pada anaknya. Inilah yang disebut oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ketika beliau meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, innama ana lakum mithlul walidi liwaladi. Sesungguhnya hanya diriku ini, kita belajar bahasa Arab, kalau perkataan innama itu namanya adatul hasar, bermaksud memang itu hanya begitu. Maksudnya suatu penekanan. Sesungguhnya hanyalah diriku ini untuk kamu seperti seorang ayah bagi anaknya. Bagaimana kalau seorang ayah terhadap anaknya? Sudah pasti kasih sayang itu berbeza. Kalau atuk dengan cucunya, ataupun jiran dengan anak jirannya, ataupun seorang kawan kepada anak kawannya, tak sama dengan seorang ayah kepada anaknya sendiri.
Sebab darah daging sendiri, kasih sayang itu sudah pasti lebih ampuh, sudah pasti lebih mendalam, dan sudah pasti lebih merindui. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Ibnu Majah, Imam Ibnu Khuzaimah, dan Imam Ad-Darimi. Dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ungkapan baginda yang cinta pada umat, misli wa mislukum kamithli rajulin awqada nara. Perumpamaanku dengan kamu, iaitu umat, adalah seperti seorang lelaki yang menyalakan api. Faja'ala al-janadaba wal farasha yaqa'na fiha. Lalu datang serangga dan binatang-binatang melata datang ke arah api tersebut tadi. Apa yang dibuat oleh lelaki yang menyalakan api tadi itu? Wahwa yadhbahunna anha. Dan lelaki tadi itu berusaha untuk memegang sesuatu penghalang, iaitu untuk berusaha menghalangkan jangan sampai serangga tadi ataupun binatang-binatang melata tadi datang kepada api. Sudah pasti akan menghanguskan mereka dan mematikan mereka. Maksudnya seorang lelaki menyalakan api. Di ketika itu ada serangga datang kanan kiri dan depan belakang untuk menghampiri api tadi. Walhal api tadi boleh menghanguskan. Apa yang dibuat? Lelaki tadi itu ambil sesuatu kayu ke dan sebagainya menghalang serangga tadi, binatang melata tadi jangan hampir pada api, takut nanti mereka hangus dan terbakar. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ana akhidun bihajzikum 'anil nar, dan aku memegang penghalang kamu daripada api neraka, maksud menjauhkan kamu daripada api neraka. Wa antum taflutuna min yadayya, sedangkan kamu tidak menghiraukan aku, akhirnya kamu masuk ke dalam api tersebut. Maksudnya apa ni? Nabi SAW seperti lelaki tadi tu, memegang sesuatu kayu ke dan sebagainya untuk menghalang serangga-serangga tadi tu. Begitulah Nabi SAW pegang syariat dengan peraturannya, dengan undang-undangnya, dengan nasihat, dengan tausiah, dengan taujihat, supaya jangan umat melakukan kesalahan dan dosa, maksiat yang akhirnya nanti menjerumuskan mereka ke dalam neraka, malah ke dalam kekufuran dan sebagainya. Itu tugas Nabi SAW. Tetapi ada juga sebahagian umat yang tidak menghiraukan syariat ataupun larangan Nabi tadi, lalu mereka menjadi orang yang kufur, menjadi orang yang syirik, berbuat dosa dan maksiat, akhirnya mereka termasuk di kalangan orang yang akan masuk dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Tapi Nabi dah pegang dah sesuatu supaya jangan kita masuk ke dalam api itu. Itulah subhanallah peranan dan kasih sayang Nabi kepada umat, jangan sampai umatnya tercelur ke dalam api neraka. Selepas ini kita akan lihat insya-Allah bagaimana Nabi SAW tidak reda walaupun seorang pun umatnya masuk ke dalam neraka. Selepas ini insya-Allah. Hadza wa billahi taufiq. ذلك الفضل من الله
يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من Masih lagi anda terus setia bersama kami IKIM Inspirasi Emporia Islami dalam Maulid at IKIM. Waktu ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhadir Haji Joel. Tajuk kita kasih sayang Nabi SAW kepada umat untuk bahagian yang terakhir. Kita nak dengarkan sambungannya. Anda boleh tonton biasa dekat Facebook. Dengarkan di radio kami IKIM waktu ini. Silakan Ustaz. Baik. Syukran jazilan Faiz. Rasulullah SAW kita tahu kehidupan yang sangat luar biasa sekali, sangat sederhana sekali. Berhari-hari kadang-kadang Nabi tak makan dan makan pun sedikit. Kadang-kadang dalam masa 3 hari barulah menjamah makanan dan itu pun untuk mengalas perut sahaja. Kita tahu dalam sejarah menyebutkan Nabi minum air plain sahaja, air kosong sahaja. Kadang-kadang dengan 3 biji kurma, sangat sederhana sekali. Subhanallah. Ketika itu, kalau Nabi nak minta lah kepada Allah, pasti Allah akan bagi. Nah, kalau Nabi nak minta kemewahan kan Faiz, kekayaan, pasti Allah akan bagi. Sebab Allah kasih kepada Nabi. Dalam surah Ad-Duha, kita membaca firman Allah Ta'ala,
wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan apa sahaja kepada Muhammad, maka dengannya, dengan pemberian itu, kamu akan redha dengan pemberian Allah berbentuk apapun, kemewahan, kekayaan, kesenangan, kehidupan yang mewah, dengan keselesaan rumah, dengan ramai pengikut, demikian makanan-makanan yang sedap dan sebagainya. Tapi hadirin, Nabi SAW sangat tahu wala sawfa walal akhiratu khairul laka minal ula, kehidupan akhirat itu lebih lagi baik dan lebih lagi utama. Yang Nabi mahukan bukan kemewahan, bukan harta, bukan kesenangan, tetapi Nabi cintakan umat. Sehingga yang Nabi inginkan apa dia, hadirin? Ini disebutkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menyebutkan ridahu an tadkhala ummatuhu kulluhumul jannah. Keredaan baginda ialah jika umatnya semuanya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, hadirin. Inilah yang Nabi inginkan. Kalau Nabi inginkan kemewahan, boleh sahaja. Nabi inginkan kebahagiaan, kesenangan kehidupan, boleh sahaja. Tapi tak. Yang menjadi gembiranya Nabi, bahagianya hidup Nabi, kalau semua umatnya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu keredaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh sepupu baginda sendiri, iaitu Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Hadis yang kita bacakan tadi diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya iaitu Syu'abul Iman. Di ketika lain, Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menyebutkan, la yarda Muhammadun wahidun min ummatihi fin nar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak reda walaupun seorang pun umatnya dimasukkan ke dalam neraka. Allah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam As-Sayuti di dalam kitabnya Ad-Durrul Manthur. Kalau hadis yang pertama tadi, Nabi inginkan seluruh umatnya masuk ke dalam syurga. Hadis yang kedua ini, Nabi tak reda seorang pun umatnya masuk ke dalam neraka. Subhanallah. Ini kasih sayang apa ni? Sangat luar biasa sekali, hadirin. Walaupun pasti nanti ada yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Cuma itulah dia, hadirin. Pertahankan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Sebab walaupun mungkin nanti ada umat yang akan masuk ke dalam neraka disebabkan dosa, disebabkan kesalahan, tapi tidak kekal di dalam neraka, alhamdulillah. Semuanya nanti akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang kafir, orang yang murtad, orang yang syirik, itu kekal di dalam api neraka. A'udzubillahi min dzalik. Hadirin, Nabi doa untuk umat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk umat. Ini tanda kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, wahai Rasulullah, doakanlah untukku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi subhanallah terus doa. Apa yang didoakan Nabi untuk isteri yang sangat tercinta ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Allahumma ghafir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah kepada Aisyah apa-apa pun yang telah lalu daripada dosanya, juga apa yang akan datang. Ini special doa ini. Apa yang telah dilakukan dahulu diampunkan, yang akan datang diampunkan juga. Yang dilakukan dengan sembunyi ataupun yang dilakukan dengan terang-terangan, diminta oleh Nabi untuk dihapuskan dosa Sayyidatina Aisyah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita lah dapat doa ni, Masya Allah, Faizna, Nabi doa untuk kita, apa yang telah dahulu, apa yang akan datang, kemudian yang kita lakukan terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, Allah pakai seronok kita, Masya Allah, tabarakallah. Begitulah yang berlaku kepada Sayyidatina
Aisyah radhiyallahu taala anha gembira sangat-sangat dan suka sangat-sangat. Nabi tanya, Asurirti, apakah kamu gembira wahai Aisyah? Kaifa la usar ya Rasulullah? Hadza du'aun minka li. Ya Rasulullah, awal saya tak gembira, ni doa Tuhan kepada saya. Begitu nah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Sayyidatina Aisyah tu gembira sangat-sangat tadi tu? Pasal doa ni daripada Nabi untuk beliau. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baginda mengatakan, wallahi innaha la da'wati li ummati fi kulli salah. Demi Allah, sesungguhnya itulah doaku untuk umatku pada setiap kali solat. Masya-Allah. Setiap kali solat Nabi doa untuk umat supaya diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, sangat luar biasa sekali. Maaf kasih-kasih seorang suami kepada isteri, maaf ya, kadang-kadang tidak ada jaminan untuk mendoakannya setiap kali lepas solat, maaf ya. Kadang-kadang dalam 5 waktu tu pun mungkin sekali je kot tinggal. Nah Faiz, demikian dalam solat malam kadang-kadang tak ingat dah Faiz, ingat untuk diri ya. Nah, begitu juga kasih-kasih seseorang kepada emaknya ataupun ayahnya, kedua orang tuanya kadang-kadang ada juga lupa kan Faiz. Begitu juga seorang pemimpin kepada ketuanya, walaupun sangat rapat sekali pun ada juga lagilah banyak tinggal ataupun lagilah banyak lupa. Serapat-rapat seorang kawan dengan kawannya, teman dengan temannya, sahabat dengan sahabatnya, belum tentu setiap solat ataupun setiap hari berdoa untuknya kalau tidak solat sekalipun. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaitan baginda dengan kita hanyalah umat. Kaitan kita dengan ayah kan biologi, kita dengan anak kan biologi. Nah, maksudnya memang patut sebab itu darah daging kita sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kaitan dengan kita hanyalah umat. Tetapi umat itu ada di dalam hati sanubari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap selepas solat Nabi akan berdoa untuk kita. Ya Allah, siapa yang tidak berterima kasih dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap lepas solat, baginda ingat kepada kita. Malah sekarang ni pun baginda ingat kepada kita Faiz. Hadis yang kita sebutkan tadi itu paling kurang setiap minggu sekali baginda dibentangkan, dipamerkan amalan umat semuanya. Sehingga dua je, kalau Nabi lihat baik, alhamdulillah. Kalau Nabi tak lihat tak baik, Nabi mohon doa untuk umat. Ini kan luar biasa. Hubungan yang sangat erat, hubungan yang sangat luar biasa daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Yang lebih pelik dan lebih dahsyat lagi begini. Orang secara nature-nya kalau telah penat berdakwah, telah penat memberi nasihat, memberi tunjuk ajar, tetapi orang yang ditunjuk ajarkan itu, diberi nasihat itu kadang-kadang tak menerimanya, malah kadang-kadang ambil take it for granted, tak ambil berat pun, kadang-kadang memarahi pula kita yang menasihat itu. Kalau manusia biasa mungkin akan timbul marah dekat situ. Kalau manusia yang biasa macam kita ni Faiz, rasa kecil hati pun ada juga, rasa dendam pun ada juga. Dah kita yang bagi nasihat, kita pula kena marah. Jadi siapa yang tak boleh tahankan Faiz? Itu kalau kita, kerana kita ini adalah insan biasa, umat biasa. Tapi tidak kepada Sayyidul Wujud baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pula rasa susah hati Faiz. Susah hati pasal apa? Pasal takut-takut nanti orang yang tak terima dakwah Nabi akan dimarahi oleh Allah, akan dimurkai oleh Allah. Nah, takut nanti mereka akan diazab oleh Allah. Hatu Nabi pula rasa susah hati. Akan terbalik lagu tu.
Kalau kita biasa orang musuh yang mengasari kita, yang buat tak elok pada kita, kalau dia buat kat kita, kita pun tak apa, boleh kira padan kalau kita. Tapi Nabi SAW tidak, Faiz. Kerana itu Allah menyebutkan Nabi dengan orang mukminin sangat kuat hubungannya. Ayat yang kita bacakan di awal tadi, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan kamu sendiri. Ini yang menjadi berat ke atasnya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu. Subhanallah. Nabi pula yang merasa berat, terbeban atas tanggungan yang kita hadapi, yang sangat inginkan kebaikan kepada kamu. Dan baginda pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Dan bukan orang yang beriman sahaja, tetapi orang-orang yang tidak beriman, malah Nabi pula yang terasa bebahanannya, Masya Allah. Karena itu Allah menyebutkan فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka jangan pula engkau, wahai Muhammad, membinasakan dirimu disebabkan menanggung kedukcitaan terhadap kesan-kesan perbuatanmu buruk orang-orang kafir itu, jika mereka ingin beriman kepada keterangan Al-Quran ini. Tuan-tuan lihat, orang-orang kafir yang tidak beriman dengan dakwah Nabi, dengan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi, Nabi pula yang terasa beban menanggungnya. Kenapa tu? Sebab walaupun mereka itu tidak menerima dakwah Nabi, Nabi tahu ini boleh menyebabkan murkanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya mereka akan diazab dan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi kalau boleh rasa berat sekali kalau umatnya disiksa, diazab sebegitu, walaupun umatnya itu bukan orang yang beriman, malah menolak dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selepas ini insya-Allah kita akan lihat beberapa ayat Al-Quran lagi yang menyebutkan bagaimana Nabi yang terasa berat sangat-sangat, walaupun orang kafir itu yang tidak menerima dakwah Nabi takut kerana azab ditimpakan ke atas mereka. Selepas ini insya-Allah, hadza wabillahi taufiq. Kota Kinabalu 93.9. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 017-345-2564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Al-Quran merupakan kitab petunjuk sepanjang zaman. Ia menjelaskan hakikat diri, amanah dan tanggungjawab selain kesudahan hidup insan di dunia ini. Namun disebabkan pengaruh tertentu, petunjuk Al-Quran semakin dilupakan. Apatah lagi apabila diuji dengan ujian dan kesulitan. Makna diri serta tujuan hidup diragui. Lantas kehidupan diselubungi kekecewaan dan kealpaan. Penyelesaian terbaik bagi masalah ini sudah pasti dengan kembali menurut petunjuk Al-Quran. Seminar sehari pembangunan minda Qurani ini akan membahaskan semua persoalan penting ini, iaitu takrif, ciri dan kepentingan minda Qurani, punca kehilangan makna diri dan tujuan hidup serta hakikat diri insan. Jangan lepaskan peluang mendengar perbahasan pakar yang diundang khas, iaitu yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Zulkifli Haji Muhammad Yusof, Tuan Haji Muhammad Nur Ikram Haji Husin dan Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail. Berminat untuk hadir, sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi urus setia di talian 03 6204 6325 atau 322. Untuk orang-orang Sabah, jangan lupa kamu dengar ini Kim setiap hari 93.9 FM. Pastikan kamu dengar tau. Ini betul-betul bagi manfaat sama kita orang Sabah. Terima kasih atas kesetiaan anda bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami untuk pengajian ilmu kita malam ini dalam Maulid Edi Kim. Kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam
kepada umat untuk bahagian yang terakhir. Kita nak sambung lagi, nak dengarkan tentang ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu kasih dan sayang kepada kita umat. Silakan Ustaz untuk pengajian selanjutnya Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kerisauan baginda ini dan ajib Allah yang menenangkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kan pelik cerita ini kan. Nabi umat yang buat salah, Nabi yang terasa bebanannya, tanggungannya, dan Allah pula yang menenangkan Nabi Faiz. Ini yang luar biasa sekali. Sehingga Allah menyebutkan afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana fa inna Allah yudhillu man yasha' wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasarat inna Allah 'alimun bima yasna'un. Maka fikirkanlah, adakah orang yang diperelokkan kepadanya amalan buruknya oleh syaitan, lalu dia melihatnya dan mempercayainya baik? Bolehkah disifatkan sebagai orang yang menjalankan peraturan yang ditetapkan Allah untuk memberi hidayah kepadanya atau sebaliknya? Kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyesatkan sesiapa yang dikehendakinya dan dia pula memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa pun yang dikehendakinya. Oleh itu, di sini, janganlah engkau wahai Muhammad membinasakan dirimu kerana menanggung duka cita terhadap kesesatan mereka itu. Allah yang tenteramkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan apa yang mereka kerjakan. Allah Subhanahu wa taala tenteramkan hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di ketika lain Allah menyebutkan laisa alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Tidaklah engkau diwajibkan wahai Muhammad menjadikan mereka yang kafir mendapat petunjuk. Tak. Itu bukan suatu yang menjadi beban kepadamu. Kerana kewajipanmu hanyalah menyampaikan petunjuk, sampaikan sahaja. Akan tetapi Allah jualah yang memberi petunjuk dengan memberi taufik kepada sesiapa yang dikehendakinya mengikut undang-undang peraturan Allah. Dan apa jua harta yang halal yang kamu belanjakan pada jalan Allah, maka faedahnya, pahalanya adalah untuk diri kamu sendiri, dan kamu pula tidaklah mendermakan sesuatu melainkan kerana menurut keredaan Allah Ta'ala, dan apa jua yang kamu dermakan daripada harta yang halal akan disempurnakan balasan pahalanya kepada kamu, dan balasan baik kamu tidak dikurangkan. Ini Allah nak sebutkan di sini bahawa tugas kamu wahai Muhammad untuk sampaikan sahaja. Yang memberi petunjuk iman dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Tak perlu risaulah kalau kata berdakwah tapi orang tak terima ataupun orang tolak, tak apa. Ini Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikannya. Janganlah sampai orang tak terima dakwah, Nabi pula rasa susah, hati rasa berat, perasaan dan sebagainya. Ajib sekali hadirin. Masya Allah Faiz, ketika Ana baca ayat ni memang rasa pelik Faiz, rasa macam suatu kasih sayang payah kita nak gambarkan dalam fikiran Faiz. Kenapa? Orang lain yang tak terima dakwah, kita pula yang susah hati. Walhal itu kan urusan mereka sendiri, gitu kan. Tapi tidak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah menyebutkan nak tetapkan kepada Nabi, tetapkan hati Nabi supaya jangan bersedih. Wa ma 'alal rasuli illa al-balagh wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tidak ada kewajipan yang ditugaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain daripada menyampaikan perintah-perintah Allah sahaja, itu sahaja. Dan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengetahui apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Allah tahu kamu berdakwah, kamu sampaikan amanah ini dan ajak orang ke arah kebaikan,
menyeru mereka meninggalkan keburukan. Allah tahu itu. Malah Allah tahu apa yang ada dalam hati kamu, rasa susah hati, rasa macam risau kalau mereka diadabkan. Allah tahu itu. Nah, kerana itu luar biasa sekali hadirin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kita umat ini, dan paling patutlah untuk kita balas akan kasih sayang ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kasih sayang kita pula kepada Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan antaranya ialah kita lakukan sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan satu faiz yang paling ringan, paling mudah, tidak perlu usaha yang banyak, tenaga yang lebih. Apa dia? Banyak bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jom hadirin kita sama-sama banyakkan bersalawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama pada malam Jumaat macam ni, demikian esok hari, sehingga sebelum maghrib perbanyakkan salawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dicintai dan disayangi oleh Allah Azza wa Jalla dan disayangi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan bicarakan kasih sayang, kita akan bicarakan apa pula akhlak Nabi selepas ini pada pertemuan minggu hadapan dengan izin Allah Subhanahu wa taala dalam kitab Sayyidina Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz untuk perkongsian ini. InsyaAllah ada kesempatan kita jumpa lagi untuk bicara selanjutnya dalam buku Seindah Akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar banyak lagi, dan apa yang penting bila kita dah dengar perkongsian ini, kita harap dapat bertambah kecintaan kita, kenal dan cinta kepada Sayyidul Wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan buktikan rasa kasih dan cinta kita dengan mengamalkan sunnah baginda. Nak pesan untuk diri sendirilah Ustaz, dan banyakkan selawat kita insya-Allah, dan kita harap di hujung nanti kita dapat berkumpul bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Amin. Insya-Allah Ustaz, kepada semua sahabat-sahabat saya, terima kasih atas persediaan anda. Dengar dekat radio, tonton dekat Facebook. Ulangannya kita bawakan nanti hari Sabtu jam 9 malam untuk perkongsian dalam Maulid @IKIM. Jumpa minggu depan insya-Allah Ustaz. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat anda sahabat-sahabat saya, teruskan setia bersama kami dengarkan IKIM, Inspirasi Inforia Islami. ماذا
Allah, bantulah kami ya Allah untuk bukakan pintu taubat untuk kami ya Allah. Kami sesungguhnya tidak mampu membuat kebaikan. Kami tidak mampu untuk berhenti daripada buat dosa kecuali mendapat taufik dan juga hidayah daripada-Mu ya Allah. Rupanya Allah melihat apa yang terlintas dalam hati kita. Allah bukan lihat apa yang kita lafazkan. Itu kan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ajsadikum wala amwalikum walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat zahir kamu, rupa paras kamu, apa yang kamu lafaz dan sebagainya. Tetapi apa yang Allah lihat adalah hati kamu ketika kamu melafazkan istighfar tersebut. Subhanallah. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi. Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Talian khas kaunseling COVID-19 boleh dihubungi melalui talian kasih 15999 atau WhatsApp talian kasih 0192615999 yang dibuka kepada bangsa COVID-19, waris bangsa COVID-19, petugas pusat kuarantin, hospital dan lain-lain individu yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Talian beroperasi selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Diriwayatkan bahawa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man zara qabri aw qala man zarani kuntu lahu syafi'an aw syahida wa man mata bi ahadil haramain ba'athahu Allahu minal aminina yaumal qiyamah." Barang siapa menziarahi kuburku atau barang siapa menziarahiku, nescaya aku akan menjadi pensyafaatnya atau saksinya. Dan barang siapa mati di salah satu dari dua kota suci, nescaya akan dibangkitkan Allah dari golongan yang aman di hari kiamat. Hadis riwayat Al-Imam Al-Baihaqi. Al-Imam Ibnu Asakir dengan sanad yang baik meriwayatkan hikayat dari Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu yang menceritakan bahawa Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu telah mengambil keputusan untuk menetap di Syam waktu zaman kekhalifahan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sesudah beliau menyertai pembukaan kota Baitul Maqdis. Kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu, tidak berapa lama dari itu Sayyidina Bilal telah bermimpi bertemu junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda baginda kepadanya, "Kenapa engkau menjauhiku ya Bilal? Belumkah sampai masanya engkau datang menziarahiku ya Bilal?" Maka terbangunlah beliau dari mimpinya dengan sedih, gemetar dan bimbang. Lalu segera menunggang kenaikannya menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Di Madinah beliau terus pergi ke makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu menangis dan menyembamkan wajahnya ke kubur baginda. Datang Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma. Maka dipeluk cium keduanya oleh Sayyidina Bilal. Kedua cucunda Nabi itu pun berkata kepadanya, "Hai paman kami, ingin benar kami mendengar kembali adzan seperti yang paman laungkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di masjid ini dahulu." Permintaan itu dikabulkannya. Beliau naik ke bumbung Masjid Nabawi lalu berdiri di tempatnya dahulu. Apabila Sayyidina Bilal melaungkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, bergegarlah kota Madinah. Apabila beliau melaungkan asyhadu an la ilaha illallah, gegaran itu bertambah kuat. Apabila beliau melaungkan asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, keluarlah wanita-wanita merdeka dari balik tabir-tabir mereka. Seraya tertanya-tanya, apakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan kembali? Demikianlah sejak pemergian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah dilihat begitu ramai lelaki dan wanita menangis di Madinah lebih dari hari itu. Petikan tadi telah disunting dari kitab Al-Kawkabul Mudhi fi Ziyarati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam An-Nabiyil Arabi karya Fadilatul Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Madani radhiyallahu anhu, dan riwayat kisahnya pula dinukil dari kitab Tarikh Dimashq karya Al-Imam Ibnu Asakir radhiyallahu anhu.
Pertunjukan mata wang kripto mengubah ekosistem kewangan dunia. Ia berpotensi menjadi alternatif kepada sistem kewangan sedia ada, malah mampu menggugat ekonomi, sosial, teknologi, perundangan dan bidang lain. Fahami jenis, sifat dan fungsi wang ini dalam buku terbitan baharu IKIM, Islam dan Mata Wang Kripto. Dengan harga RM45 sahaja, anda boleh dapatkan di ikimniaga.my dan Shopee. Hubungi 03 6204 6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Allah Ta'ala turunkan agama ini sebagai way of life. Jalan cara untuk menjalani hidup dari mulai lalat masuk ke tempat air minum kita sampailah kaki kita nak masuk ke toilet diatur oleh Islam. Maka gunakanlah Islam sebagai cara hidup, cara senyum, cara menguap pun Islam. Apalagi ekonomiknya. Itu sebenarnya tujuan Islam datang. Bukan nak buat kita berkelahi pada masalah kecil-kecil. Cuba ambil whiteboard, bagi garis tengah. Lepas itu buat atas. Muttafaq alaih mukhtalaf fi. Perkara-perkara yang kita sepakat, perkara-perkara yang kita ikhtilaf. Cuba tulis. Mana yang lebih banyak? Kita sepakat ke kita ikhtilaf? Kita sepakat Allah satu, kita sepakat kiblat satu, kita sepakat Quran satu, kita sepakat Nabi satu, kita sepakat kita wajib sembahyang, kita sepakat kita wajib guna Islamic Bank, kita sepakat bahawa kita mesti maju dalam bidang politik, kita sepakat bahawa kita mesti terapkan syariat Islam. Ini semua, kenapa kita mesti ikhtilaf dalam masalah tawassul, sayyidina, baca yasin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betapa kecilnya kepala kita. Banyak lagi tanggungjawab besar yang mesti kita buat. Ikhtilaf ini merosakkan hati kita. Ikhtilaf ini dah rosakkan persatuan kita. Ikhtilaf ini dah buat kita lidah caci maki. Ingat, sibabul muslimi fusuqun. Caci maki orang beriman fasik. Wa qitaluhu kufrun. Memerangi orang beriman sebabkan kita jadi kufur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila bersyariah hidup lebih indah, dengarkan syariah dan perundangan setiap Selasa jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Daripada saya, Ustaz Abdul Somad. Jadi untuk menukar seseorang itu saya rasa ia perlu ditukar daripada dalaman dia. Bila dalaman dia bertukar, maka luarannya akan menghasilkan perkara-perkara yang ada dalam dada dia, dalam minda dia, dalam semangat dia. Ini saya rasa yang perlu ada. Kita cepat berpuas hati. Kata ini masalah kita. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Apa cerita warna pagi Dengarkan. Bos pening kepala, dia nak faham generasi muda ni. Apa benda lah kau orang fikir? Generasi muda pula, dia pening kepala nak faham bos. Apa benda lah kau fikir? Sebenarnya benda yang sama. Jadi saya selalu jawab soalan sebegini dengan satu analogi, iaitu menggunakan buah. Buahnya ialah buah durian, buah kelapa dan buah strawberry. Generasi lama, otak-otak ni, mereka seolah-olah macam buah durian. Sebab durian ni dia degil. Dia macam independen. Dah masak dia jatuh sendiri. Tapi rasa dia premium. Tapi bau dia kuat. Masuk dalam kereta seminggu tak hilang bau kan. Maknanya dia conquering durian ni.